A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Norden, nombor metrik 056498. Dalam subjek kepimpinan Islam, saya dan rakan-rakan yang lain telah ditugaskan untuk menyiapkan satu tugasan individu berkaitan amali penyembelihan. Pada video kali ini, saya akan sertakan beberapa perkara yang berkaitan dengan penyembelihan, disertakan juga video penyembelihan ayam yang dilakukan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama ialah maksud penyembelihan. Penyembelihan ialah suatu cara untuk mematikan binatang untuk dimakan dengan memotong dua urat utama di leher binatang, iaitu halqum dan mara'i, dengan menggunakan pisau atau parang yang tajam. Seterusnya ialah syarat sah sembelihan. Maksud syarat di sini ialah perkara-perkara yang mesti ada untuk menjadikan sembelihan itu sah dan untuk menjadikan binatang sembelihan itu bersih. Perkara ini keseluruhannya terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama ialah syarat melakukan penyembelihan, yang kedua ialah syarat binatang yang disembelih, dan yang ketiga ialah syarat bagi alat sembelihan. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada syarat yang pertama, iaitu syarat melakukan penyembelihan. Yang pertama, penyembelih hendaklah beragama Islam atau ahli kitab, iaitu yang beragama Yahudi dan Nasrani. Jika penyembelih seorang yang murtad, penyembah berhala, tidak mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala atau Majusi, maka hukum sembelihan mereka adalah tidak halal. Yang kedua, penyembelih atau seorang daripada asal-usulnya bukanlah ahli kitab setelah berlaku penyelewengan atau pemalsuan agamanya. Oleh itu, tidak halal sembelihan seseorang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah penyembelih tidak melakukan penyembelihan hanya yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak menyebut nama yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seseorang melakukan penyembelihan atas nama berhala, nama seseorang Muslim atau nabi-nabi, maka sembelihannya adalah tidak halal. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada syarat yang kedua, iaitu syarat binatang yang disembelih. Yang pertama, penyembelih mendapati bahawa sebelum binatang itu disembelih, ia masih mempunyai hayat mustaqirrah, iaitu binatang yang sakit atau luka dengan seumpamanya yang tidak membawa kematiannya dan pergerakannya seperti pergerakan binatang yang disembelih. Sekiranya binatang itu tiada hayat mustaqirrah, maka penyembelihan ketika itu tidak dianggap al-tazkiyah, yakni penyembelihan pada halqum atau leher binatang yang dapat dikawal atau melukakan binatang yang tidak terkawal, dan penyembelihan tersebut tidak halal kecuali setelah dilakukan penyembelihan darurat sebelumnya. Darah yang mengalir daripada uratnya setelah disembelih tidak membuktikan bahawa hayat mustaqirrah masih wujud. Yang kedua ialah putusnya halqum dan urat marih. Halqum ialah saluran pernafasan dan urat marih ialah saluran makanan. Sekiranya masih belum putus salah satu daripada keduanya walaupun sedikit, sembelihan itu adalah tidak sah. Syarat binatang penyembelihan yang ketiga ialah putus kedua-dua saluran tersebut dengan segera dan dengan sekali penyembelihan sahaja. Ini kerana kalau dilakukan dengan perlahan, lalu binatang itu menggelepar sebagaimana binatang yang disembelih sebelum semuanya selesai dipotong, maka terbatallah sembelihan dan ia tidak sah. Bukti binatang itu masih mempunyai hayat mustaqirrah ialah ia meronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Kalau disembelih dengan perlahan dan pemotongan halqum dan urat marih juga dilambatkan, maka apabila selesai pemotongan didapati haiwan itu tidak meronta, maka ia membuktikan bahawa ia telah kehilangan hayat mustaqirrah sebelum selesai penyembelihan. Dengan itu terbukti bahawa ia mati bukan kerana sembelih. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada syarat bagi alat sembelihan.
Alat juga memiliki syarat yang diringkaskan dalam 2 syarat berikut, iaitu yang pertama ialah alat itu hendaklah boleh melukakan disebabkan ketajamannya, seperti yang diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu dan seumpamanya. Sembelihan dianggap tidak sempurna apabila ia mati disebabkan hentakan dengan benda berat seperti dengan batu yang tidak tajam. Yang kedua ialah alat penyembelihan selain daripada gigi atau kuku. Sembelihan dengan gigi atau kuku terkecuali daripada keharusan penyembelihan dengan alat yang boleh mengalirkan darah. Termasuklah dalam hukum gigi dan kuku adalah semua jenis tulang, sama ada tulang manusia atau yang lainnya. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa perkara yang perlu diberi perhatian dalam melakukan penyembelihan, iaitu yang pertama ialah janin yang mati disebabkan oleh penyembelihan ibunya dianggap sebagai penyembelihan kecuali jika ia masih hidup. Ia hendaklah disembelih. Yang kedua, mana-mana bahagian anggota binatang yang dipotong ketika hidupnya, hukumnya adalah sama dengan bangkai dari segi halal atau tidak halal, dari segi bersih atau tidak bersih, kecuali bulu yang dapat dimanfaatkan sama ada dijadikan hamparan, pakaian dan lainnya. Ia memberi maksud bahawa bahagian yang terpotong daripada binatang dihukum sebagai bangkai. Yang ketiga, bangkai haram dimakan walaupun apa cara sekalipun kematiannya. Maksud bangkai ialah binatang halal yang mati tanpa disembelih secara syarak dan binatang yang tidak halal sama ada mati sendiri atau disebabkan oleh sesuatu seperti dipukul, dicekik, dibenam ke dalam air dan seumpamanya. Begitu juga dengan darah yang mengalir keluar daripada binatang adalah haram dimakan. Baiklah, di sini juga saya akan menyebut beberapa perkara-perkara sunat dan makruh dalam sembelihan. Yang pertama antara perkara-perkara sunat dalam sembelihan ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih atau melepaskan binatang buruan. Yang kedua, menghadapkan binatang ke arah kiblat ketika penyembelihan. Yang ketiga, membaca selawat ke atas Nabi SAW. Yang keempat, memutuskan semua urat yang tertentu dengan segera supaya binatang tersebut mati dengan cepat tanpa menyiksanya. Seterusnya, menggunakan pisau yang tajam, binatang itu dibaringkan ke atas rusuk kiri, melakukan penyembelihan dengan segera, bersih dan suci dari hadas kecil dan besar. Penyembelihan dilakukan pada waktu siang. Seterusnya dan yang terakhir sekali ialah perkara-perkara makruh dalam sembelihan. Yang pertama ialah mengasah pisau di hadapan binatang yang akan disembelih. Yang kedua, menyembelih hingga terputus kepala, saraf tunjang. Yang ketiga, sembelihan dilakukan oleh perempuan. Yang keempat, sembelihan dilakukan oleh orang fasik. Yang kelima, berhadas besar semasa menyembelih. Yang keenam, menyiksa haiwan yang akan disembelih. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.